Kesalahan YouTuber baru. Kesalahan YouTuber baru. Hello korang, hi, welcome back to my channel. Oke, pada korang yang first time melihat video Kak Yati, tolong subscribe, like, and share. Dan untuk pengetahuan korang, video Kak Yati dalam channel Kak Yati ada banyak berkongsi tentang tips-tips untuk YouTuber baru. So di atas ni korang boleh klik tips YouTuber baru. So hari ni Kak Yati ingin mengupas lagi satu topik, satu tajuk, iaitu kesalahan YouTuber baru. So jom kita tengok apakah kesalahan yang sering dilakukan oleh YouTuber baru. Kalau anda adalah YouTuber baru dan ingin menjadi seorang YouTuber, bukan semudah itu. Okey, kesalahan yang pertama, korang tidak konsisten untuk up video korang. Jadi kalau korang tengok YouTuber-YouTuber yang sudah berjaya di luar sana, yang sudah bermilion-milion, berjuta-juta dorang punya follower, konten mereka dah beribu-ribu. So cek video kau sekarang, dah berapa banyak video kau sekarang. So kalau kau nak konsisten up video, pastikan dalam satu bulan berapa kali kau nak up video, dalam satu minggu berapa banyak video yang kau nak buat. Tapi kalau kau nak lagi okey, dalam satu minggu sekurang-kurangnya ada 3 video yang kau kena up. Ataupun kalau kau nak lagi bagus, setiap hari kau ada up satu video yang bermanfaat dan memberi value kepada orang lain. So kalau kau rasa down dan kau benar-benar ingin jadi YouTube, tanya diri kau berapa banyak dah video yang kau buat. Dan jutawan internet di Malaysia juga, iaitu Ivan Khairi, ada juga beritahu tips untuk korang jadi YouTuber, up sahaja video banyak-banyak yang boleh memberi manfaat kepada orang lain. Itu tips dia. So, boleh guna tips tu lah. Jadi kesalahan yang pertama, kesalahan YouTuber baru yang pertama, malas buat konten. Tidak konsisten buat konten ataupun buat video. Okey, kesalahan YouTuber baru yang kedua. Okey, kesalahan ni juga selalu Kak Yati tengok pada YouTuber baru, iaitu mengupload video orang lain. Ingat, kalau kau upload video orang lain, Kak Yati dah pernah cerita sebelum ni tentang copyright. Banyak dah Kak Yati, ada dalam 2-3 Kak Yati buat tentang copyright. Kalau kau ambil video orang lain, kau up video orang, itu maknanya kau dah mencuri. Lagi-lagi kalau kau punya channel dah monetize dan channel orang tu dah monetize, automatic content ID ataupun robot ID tu akan detect yang kau dah up video orang dan kau kena content ID, iaitu mengambil hak cipta orang lain. So lepas ni cuba belajar buat video sendiri, video yang kau orang minat, video yang kau suka. Okay. Tapi saya paling geram lah dekat sahabat-sahabat YouTuber baru yang main gaming. Bukan saya geram apa, sebabnya kadang-kadang dia PM kita, kenapa tak subscribe saya. Okey, akak nak tanya korang, kalau korang punya konten tu bermanfaat, orang akan subscribe korang dengan sendirinya. So you rasa kalau gaming YouTube bermanfaat, kalau orang golongan berumur ataupun suri rumah ataupun wanita-wanita yang tak suka gaming, nak pergi subscribe tak channel awak? So you nak jadi gamer, you kena cari lingkungan gamer orang-orang muda yang minat macam you. Okay? Itu yang kedua. Membebel pula akak ya. So kesalahan YouTuber baru yang ketiga, subscribe for subscribe. Yang ini pun akak sangat geram. Kenapa geram? Sebab you all dah tahu subscribe for subscribe tu adalah kesalahan. Memang salah, sebabnya dia pergi subscribe kita. Ini pengalaman akak sendiri ya. Akak bercerita berdasarkan pengalaman akak. Pengalaman akak, dia pergi PM akak dekat Facebook. Dan dia PM juga melalui WhatsApp. Kenapa tak subscribe saya lagi? Dia dah pergi tengok YouTube kita. Lepas tu dia tanya kita, kenapa tak subscribe saya lagi? Hello, subscribe for subscribe is content ID boleh detect tau, you akan jadi spam. Tak sampai 10 minit, dia dah pergi WhatsApp saya, dia dah pergi PM saya dekat Facebook. Kenapa tak pergi tengok video saya? Hello.
Nih, kalau orang nak subscribe you, dia akan pergi secara suka hati. You tak perlu paksa, you tak perlu tanya-tanya, you tak perlu force dia. Awak tak subscribe saya lagi. Dan satu lagi, dia pergi komen dekat kita punya komen-komen tu. Ini pun salah juga ya. YouTuber baru ambil perhatian. Tolong subscribe ya. Meninggalkan komen-komen yang tak elok. Kalau korang nak komen pada video seseorang, elakkan guna perkataan tolong subscribe saya. Okey, saya dah subscribe. Maknanya YouTube tahu korang tak sebenarnya menonton video orang tu tahu. You all just pergi untuk nak dapatkan subscriber. Sebabnya dia nampak perkataan korang. Tolong subscribe aku. Subscribe balik ya. Itu semua tak boleh. Kalau orang tu nak subscribe korang, biar, jangan paksa. Dia ambil masa. Selang sehari ke, esok ke. You just bersabar. Dan kalau kau nak lagi banyak dapat subscriber, you pergi dekat YouTuber yang dah besar, bernama besar. And then, hari-hari pergi komen kat sana. Dan siapa orang yang kau subscribe tu, pastikan kau pergi juga tengok video dia. Okey. Kesalahan yang ketiga. Tidak tahu konsep channel korang. Maknanya hari ni dia main gaming, esok dia main masak-masak, esok dia pergi melancong, esok dia ambil video kucing dia. So YouTube pun akan keliru sebenarnya konsep channel korang tu apa. Okey, kalau konsep channel kau hanya untuk menjaga kucing, kalau channel kau hanya untuk makeup ke, memasak ke, okey, you tetapkan. Macam Kak Yati sendiri, memang Kak Yati mengaku sebelum ni Kak Yati pun tak ada konsep untuk Kak Yati punya channel. Kak Yati dalam video Kak Yati ada banyak tentang Kak Yati pergi bercuti dengan keluarga, Kak Yati memasak, ada konten tentang anak-anak Kak Yati, family Kak Yati, tutorial tentang YouTube. Tapi bila Kak Yati dah menyedari kekuatan Kak Yati sendiri ni boleh berbicara dan berkongsi ilmu, Kak Yati menetapkan konsep akak punya channel ialah berkongsi tips tentang YouTuber baru. Sebabnya akak berkongsi di atas pengalaman akak sendiri. On my real experience, akak macam mana akak berjuang untuk jadi YouTuber, macam mana akak tak tahu buat itu, buat ini, buat itu, buat ini, dan pengalaman itulah yang mengajar Kak Yati untuk buat channel ini sehingga hari ini dan konsisten buat video setiap hari. So kalau korang masih ragu-ragu lagi, tanya diri korang, apa minat utama korang dan apa video yang paling suka kau nak buat. Okey, kesalahan YouTuber yang ke 5. Akak ada buat catatan ni ya, sekejap akak tengok. Mencuri video orang lain dah, lepas tu tidak konsisten up video dah, sub dah, tidak tahu konsep dah. Okey, yang kelima. Kesalahan YouTuber yang kelima ialah kau tak belajar cara kerja YouTube. Cara kerja YouTube tu macam mana sahabat-sahabat? Okey, untuk YouTuber baru, sahabat-sahabat semua, cara kerja YouTube tu dia berkaitan dengan tajuk video. Pastikan kalau kau buat tajuk video, cara masak mi goreng. Okey. Mesti kau sebut tajuk video kau tu, cara masak mi goreng, awak sebut tajuk video tu. Lepas tu dekat tajuk kau punya muka depan tu, kau punya thumbnail kena kau letak cara masak mi goreng. Tu kau tulis besar-besar. Lepas tu tajuk dekat bawah video kau tu, cara masak mi goreng. Lepas tu dekat kau punya description pula kau tulis lagi, okey, hari ini saya mahu ajar cara masak mi goreng. Okey, itu adalah cara kerja YouTube. Kita punya tajuk YouTube, kita punya thumbnail YouTube, description kita punya YouTube, tajuk utama tu, semua tu berkaitan. Jadi bila kita nak buat video tentang cara masak mi goreng pun, kita kena selalu sebut perkataan cara masak mi goreng tu. Macam tu. Supaya algoritma ataupun robot YouTube tu tahu yang itu memang korang punya original video. So, saya berharap sahabat-sahabat YouTuber baru faham akan kesalahan yang sering dilakukan oleh YouTuber baru. Dan sekiranya anda
adalah orang yang baru membuka channel ataupun sedang belajar menjadi YouTuber baru, dekat atas ni ada tips untuk menjadi YouTube yang akak dah buat video, korang search sahaja apa-apa yang korang mahu belajar. Okey sahabat, sekiranya video Kak Yati ini bermanfaat, tolong like, share dan kongsi di semua sosial media yang kamu ada supaya video Kak Yati ini lebih bermanfaat dan boleh digunakan oleh orang lain. Jadi kalau korang ada apa-apa soalan, komen di dekat bawah. InsyaAllah kalau Kak Yati ada masa, Kak Yati akan buat video. Sebabnya sebenarnya hari ni Kak Yati rasa geram sikit tahu buat video ni. Sebabnya ramai yang bertanya-tanya, Kak Yati saya nak buat video tapi saya tak tahu. Kak Yati saya nak ni tapi tak tahu. So, kalau kau dah ada keinginan untuk buat video, belajar macam mana YouTube itu bekerja. Dan elakkan 5 kesalahan yang Kak Yati sebut tadi. Okay, bye. Jumpa lagi.